Pompei merupakan sebuah kota kuno tamadun Rom yang terletak berhampiran dengan Naples, Itali. Pompei yang pada masa dahulu merupakan sebuah kota yang maju telah musnah akibat letusan gunung berapi Vesuvius. Tragedi tersebut berlaku ketika abad ke-79. Nampak tak gunung di belakang Nani tu? Cantik kan? Nama dia Gunung Vesuvius. Tapi di sebalik kecantikan dia, dia menyimpan satu tragedi yang telah memusnahkan sebuah kota. Kalau anda nak tahu lagi, teruskan bersama Nani From France to Italy. Mengembara bukan hanya sekadar bersia-sia, tetapi ia adalah untuk mempelajari tentang dunia dan juga untuk memahami diri sendiri. Atas dasar inilah saya terus mengembara. Dari sebuah kota penuh cinta, cahaya dan sejarah, berentasi lautan Tyrrhenian. Dari pesisir pantai hinggalah ke kota yang pernah musnah. Saya melihat pelbagai perkara yang membuatkan saya benar-benar menikmati hidup. Ikutilah pengembaraan saya, Sharifah Amani, dalam From France to Italy. Kesan dari tragedi tersebut, kota ini dikenali sebagai kota yang telah musnah dan menjadi tarikan pelancong. Hari ini, UNESCO telah mengiktiraf Pompei sebagai tapak warisan dunia dan dianggarkan ia menerima kunjungan pelancong seramai 2.5 juta orang setahun. Baiklah, Nani pun dah masuk ke kota Pompei. Tapi sekarang ni kita kena rancang betul-betul kita nak pergi mana, nak tengok apa. Pasal ini kota Pompei, besar tempatnya. Kadang-kadang 3 hari pun tak mungkin kita boleh habiskan jalan-jalan itu. Jadi, sekarang ni Nani kena fikir dan Nani kena rancang apa yang Nani betul-betul nak tengok dan apa yang Nani betul-betul teruja. Nani pun ada audio guide. Ni. So, dia ada nombor-nombor kat sini. Jadi, kita ikut je warna dan kita ikut nombor. Lepas tu kita tekan-tekan dan dia akan bagi tahu kita apa informasi-informasi yang ada di tempat itu. Jadi, kalau nak tahu Nani nak pergi mana, nak tengok apa, kenalah ikut Nani. Canzone, senti il basso che sta salendo, tráeme el alcohol y quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, al volumen de la radio, es la mia canzone, senti el basso. Tempat ni sangat besar. Jadi dengan peta yang diberikan dan audio guide yang disewa, Nani dah buat perancangan tempat-tempat yang Nani ingin lawati.
Sekarang ni Nani berada di Quadriporticus. Okey. Quadriporticus ni sebelum letupan Pompei yang pertama, dia menjadi ruang foyer untuk orang-orang yang tengok teater. Dia orang bolehlah jalan-jalan kat sini. Selepas letupan itu baru dia orang menjumpai pedang-pedang dan bahan senjata. Jadi dia orang buat hipotesis mungkin tempat ni bertukar daripada foyer menjadi satu barracks untuk gladiators. Je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. Dianggarkan populasi Pompei adalah seramai 11,000 orang dan kota itu sudah pun mempunyai sistem air yang kompleks, amphitheater, gimnasium dan pelabuhan. Tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Sekarang ni Nani berada di mini teater atau teater yang kecil yang ada di Pompei. Kat sini walaupun dia nampak kecil bagi kita, dia boleh muat lebih daripada 1,000 orang. Dan kat sini juga ada mengikut kelas. Ini cerita aku. Cerita aku nak jadi bintang. Waktu kecil aku suka tengok bintang. Ini yang benda istimewa yang Nani nak tunjukkan. Kalau dari sini suara Nani nampak atau suara Nani dengar macam biasa-biasa je kan? Okey, tunggu. Biasa lagi kan suara Nani? Macam biasa. Tapi sekarang suara Nani boleh dengar sampai atas tu. Itu keistimewaan teater kecil ini. Pada zaman dahulu pun mereka tahu dan faham macam mana untuk menyerap atau memantul suara seorang pelakon. Hebat kan? Sekarang ni Nani berada di The Great Theatre. The Great Theatre ni mula dibina pada abad kedua dan dibina mengikut cecuram semula jadi dan boleh memuatkan 5,000 orang. Kalau kita perhatikan kan, sebenarnya tempat duduk ni nampak macam sama, tapi kalau kita tengok betul-betul, tengok kat bawah sana ada tempat duduk yang dibuat dengan batu mamar. Tempat duduk batu mamar tu adalah tempat yang istimewa untuk orang kenamaan. Macam kita-kita ni, kita duduk sini je lah. Nani melawat Pompei ketika musim panas. Cuaca di sini lebih dari 34 darjah Celsius. Tetapi bila melihat runtuhan-runtuhan dan membaca sejarahnya, rasa teruja menutup segala rasa yang lain. Come un fiore si apre al mattino, attira il mondo, la luce, gli sguardi, uno che... Sekarang ni Nani berada di sebuah rumah di Pompei. Nama rumah ni Menander House. Nani rasa rumah ni dulu dimiliki oleh seorang yang sangat berpengaruh di Pompei pada waktu itu. Nani rasa dia sangat kaya pasal rumah dia begitu besar dan ada macam-macam bilik. Ada bilik mandi, bilik makan, bilik untuk dia sembahyang dan beberapa bilik untuk hamba abdinya. Rumah yang bersaiz 1,800 meter persegi ini dipanggil Menander House kerana terdapat sebuah lukisan lelaki bernama Menander dijumpai di dinding. Menander merupakan seorang dramatis dari Yunani.
Beliau hidup sekitar tahun 342 hingga 290 tahun sebelum Masihi. Tadi Nani terdengar abang pemandu pelancong tu cakap yang sebenarnya kawasan ni adalah kawasan yang sangat nyaman dan kat sini kita akan kurang berpeluh kerana di kawasan ni dia ada sistem pengudaraan yang sangat bagus. Jadi pada zaman dulu-dulu orang-orang kat sini pada musim panas diorang akan keluar dan santai-santai kat sini. Betul juga. Ni pun kurang peluh. Hebat. J'aimerais si fort qu'il pense à moi, sans l'ombre d'un effort, qu'il rêve de moi. Les autres filles ne pleurent pas. Maharaja Agustus telah menubuhkan satu unit sukan dengan latihan ketenteraan dan unit itu ditempatkan di sini, Sports Arena. Sport Arena ataupun La Pesta Grande ini merupakan sebuah gimnasium. Ianya digunakan oleh pemuda-pemuda yang terpilih ketika zaman pemerintahan Maharaja Augustus berlatih. Sekarang ni Nani berada di Forum. Forum ni merupakan pusat bandar Kota Pompei. Di Forum ni ada pusat sosial, pusat pengurusan dan pusat agama. Macam-macam ada. Akhirnya Nani sampai juga kat tempat yang Nani nak tengok sangat dekat Pompei ni. Amphitheatre. Sekarang ni Nani berada di Amphitheatre, satu-satunya panggung Roman yang terawal dibina dan masih lagi ada dan terpelihara sampai ke hari ini. Tadi kita dah tengok panggung kecil di mana diorang buat persembahan muzik, ada baca puisi. Lepas tu kita pergi ke The Great Theatre kan. Di situ diorang main ada persembahan opera, ada teater. Dan di sinilah berlakunya pertempuran dan perlawanan antara gladiator dengan gladiator dan kadang-kadang gladiator dengan haiwan. Di sinilah semua orang boleh tengok pergaduhan dan pertempuran itu. Kalau tadi kita dapat lihat The Great Theatre kan, tempat duduk penonton dia mengikut cenuram yang semula jadi. Tapi di Amphitheatre ni pembina dia harus gali sedalam 6 meter untuk mendapat kesan cenuram itu. Kenapa kesan itu sangat penting? Kerana kita tengok dari atas semua tu, penonton dari atas semua boleh lihat apa yang sedang berlaku di tengah-tengah Amphitheatre.
Lokasi terakhir yang Nani akan tuju merupakan sebuah tempat yang penting kerana peranannya dalam hal ehwal undang-undang. Ianya dinamakan Basalika. Sekarang ni Nani berada di Basalika. Di sini adalah pusat perbincangan perniagaan dan pusat penghakiman atau pengadilan. Okey. Kat atas tu nampak kan kita ada 2 tingkat. 2 tingkat. Tingkat pertama tu khas untuk hakim-hakim yang akan jatuh hukuman kepada pesalah tu. Dan kat bawah ni adalah bayangkan macam mahkamah. Pompei dikatakan mula dibina sekitar 6 tahun sebelum Masihi oleh orang Osci. Pompei kemudian menjadi salah sebuah jajahan Rom selepas gerakan penentangan terhadap Republik Rom gagal. Sebenarnya ada 2 sebab penting tahu kenapa hakim-hakim tu diletakkan di paras pertama, di tingkat pertama. Sebabnya adalah yang pertama, hakim-hakim ni mereka yang membuat keputusan, mereka yang akan jatuhkan hukuman kepada pesalah. Jadi diorang memang orang atasan. Sebab kedua, atas demi keselamatan. Kerana yulah mana tahu pesalah-pesalah tak puas hati ke apa ke dengan keputusan hakim tu kan, dia nak buat apa-apa ke. Jadi diorang nak selamatkan hakim tu, diorang letak atas tingkat pertama. Cing. Tamat sudah pengembaraan Nani di kota Pompei. Nani berada di sini lebih kurang 8 jam dan 8 jam tu pun Nani rasa baru 5% yang Nani jalan-jalan. Tapi Alhamdulillah Nani dapat juga tengok kawasan-kawasan atau benda-benda yang Nani betul-betul suka dan Nani betul-betul nak tengok. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih Pompei. InsyaAllah jumpa lagi. Kota runtuhan Pompei memang mustahil untuk diteroka dalam masa sehari. Pengalaman berada di runtuhan kota tersebut adalah satu pengalaman yang surreal. Nani merasakan begitu takjub dengan teknologi pada penduduknya pada satu masa dahulu. Dan dalam masa yang sama Nani membayangkan bagaimana kota ini boleh musnah sekelip mata akibat letusan gunung berapi Vesuvius. Pompei, sebuah kota yang telah memberi Nani sebuah pengajaran yang sangat penting. Salam sayang dari jauh. Sharifah Ahmad. Oh, oh no, oh no.